Alright, sorry. Sorry, saya lupa, saya mute saya punya mic tadi. Aduh, bebel seorang-seorang aku. Okay. Saya rewind balik. Alright, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mula kita punya day 3. InsyaAllah. Okay, chatbot mastery for beginners. Day 3, message blocks and event blocks. So kita akan bercakap tentang dua blocks ni. Satu, dua kumpulan blocks. Dia bukan dua blok, dia ada banyak blok dalam tu. So message block ada beberapa blok, event block pun ada beberapa blok. So kita akan discuss tentang dua kumpulan ni lah. Alright. So kita gelar blok-blok ni adalah blok-blok yang ada dalam dalam ActiChat ni adalah conversation builder. Kita nak membina conversation. That's why kita panggil conversation builder. So conversation builder ni is sebab communication ni is the first and foremost task for. Maksudnya uh, tugasan utama chatbot ni adalah nak communicate dengan orang. Tu dia first sekali. So dia nak buat that orang kata apa? Baseline tu. So dia nak converse dengan orang, dia nak communicate dengan orang. That is the main task lah untuk chatbot ni. Alright, so dalam message kita ada beberapa blok lah. So kita ada 8 macam saya buat posting siang tadi. Kita ada 8 jenis blok dalam kumpulan message. Yang pertama yang kita tahu adalah text. Yang ni normal lah. And then kita ada listen. Nanti saya akan terangkan setiap satu blok. And then kita ada image. Kita ada gallery. Kita ada media. Media ni termasuk audio dengan video sekali. And kita ada file, so kita boleh attach file kat situ. Contoh macam kita buat nak bagi PDF buku kan, buku PDF apa, e-book, buku PDF e-book ke apa, kita boleh attach kat situ. And then kita ada email block. Email ni untuk kita hantar email, sama ada nak hantar ke orang lain ataupun nak hantar ke diri kita sendiri. Kita boleh gunakan email block. Tapi email block ni nantilah saya terangkan macam mana kita nak gunakan dia. And then last sekali kita ada SMS block. SMS block ni saya tak terangkan dalam kita punya sesi sebab SMS block ni dia punya tu agak complicated. Saya ada solution yang lain yang lebih mudah untuk SMS. InsyaAllah nanti saya akan share lah dalam sesi yang akan datang. Yang dah built in ni bukan saya tak nak share sebab dia agak complicated sebab dia first kali kena menggunakan Twilio. Yang ni dah integrated dengan Teacher. Dia menggunakan Twilio. Maksudnya kita kena ada account Twilio. Problem dengan Twilio ni kalau kita nak menggunakan SMS kita kena ada nombor. Kita kena beli nombor tu. Nombor yang 01 berapa dah ikutlah kita punya operator kan. Kita kena beli dengan Twilio dan nombor tu kita kena maintain, kena bayar bulan-bulan kan. SMS punya kredit pun kita kena bayar, nombor pun kita kena bayar. So dia complicated lah. Ini setting dia pun not that simple lah. But kalau kita gunakan yang itu, kalau betul-betul lah kita memerlukan SMS punya communication tu, maksudnya SMS ni is our core lah, our main communication between kita dengan kita punya user. Saya sangat-sangat sarankan guna Twilio punya integration. Sebab yang workaround yang saya akan share nanti tu yang lebih mudah tu, dia bukan fully integrate. Dia cuma kalau kita just nak notify orang, okay boleh pakai. Tapi kalau nak fully two-way communication, kena pakai yang Twilio lah. So dia ada pro and cons. So saya tak terangkan lanjut lah yang SMS ni. Alright. Okay, yang pertama dalam message punya kumpulan tu kita ada text block. Yang ini yang paling orang kata apa paling sulung lah, paling pertama sekali dalam hierarki keluarga dia tu. So text block. Block ni sebenarnya function dia untuk menghantar teks. Kalau kita nak cakap macam hi, hello, assalamualaikum, teks-teks yang macam tu lah kita nak hantar segala benda dalam bentuk teks. Dan dia ada option untuk kita letak button kat bawah tu. Macam saya explain sebelum ni, kita boleh letak maksimum 3 button kat bawah tu lah untuk setiap text block. Alright. So ini contoh text block. Yang ini adalah dia punya text block. Okay, ni text block dia. Okay, kalau kita nampak dia ada logo, ada label dia kan text kan. Yang dalam kotak ni adalah preview kepada apa text yang kita letak kat dalam tu. Dan kat bawah ni adalah button-button dia. Kalau kita tengok text block ni ada 2 button kan. Button yang pertama ini dan button yang kedua ni. So bila kita klik dekat text block tu, dia akan buka text block tu punya settings lah. Ni dia punya settings. So dekat dalam dia punya setting ni saya terangkan satu lah. Yang first kali ni ada typing delay. Typing delay ni sebenarnya dia nak kan bila kita berchatting dengan orang, bila orang tengah type kan dia ada yang 3 dot menari tu. So kita nak set berapa lama 3 dot tu nak menari. Kalau kita buat macam ni, kalau dalam contoh ni auto ni maksudnya sistem akan tengok
kita punya konten kat bawah ni berapa panjang. Kalau panjang konten kita tu, lamalah dot tu menari. Kalau konten kita tu pendek, pendeklah bot tu menari. So dia auto. And then kita boleh manual set juga. Dalam ni ada 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 tu semua adalah saat. Kalau kosong maksudnya dia tak adalah titik menari tu. Bila orang engage dengan bot, dia keluar, dia keluar, dia keluar, keluar. Dia tak ada delay kan. So kalau saat. Kalau 1 saat, dia tunggu 1 saat, dia gerak, baru dia keluar. So kalau auto, dia based on content kita. So kat bawah ni adalah content. Putus-putus. Okay. So yang kat bawah ni adalah content kan. Content ni adalah apa ayat yang kita letak dalam tu. Okay, dia punya kelebihan dia, kita boleh letak ayat yang kita type macam hi assalamualaikum, saya Maya, saya chatbot bla 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 kan. But dalam masa yang sama, kita juga boleh letak attribute kat dalam tu. Okay, last punya kelas kita ada cakap pasal attribute kan. So attribute kita kan ada nama kan. So kita letak nama attribute kita. Contoh dalam contoh ni, kita nampak hi there first name kan. First name tu adalah attribute system, betul tak? Sebab dia ada apa nama tu? Ada underscore selepas tanda dollar tu kan. Maksudnya attribute tu bermula dengan uh, uh, dollar sign tu, yes, lepas tu dia ada underscore. So ini kita tahu ini adalah system attribute. So apa yang first name ni simpan adalah first name orang tu di Facebook. Kalau macam nama saya Facebook Hirman Razali, so dia akan keluar Hirman kat dalam tu. Dia bukan keluar first name, dia keluar Hirman. So attribute yang kita dah buat itu tadi, kita boleh gunakan dalam text block ni untuk keluarkan dia punya value. So that's the function lah. Okay, kat bawah ni ada button punya area lah. Kita boleh add button, kita boleh delete, kita boleh edit semua. So dalam ni kalau kita tengok dia punya preview ni ada 2 button kan. Okay, ni button yang pertama. Button ni kita panggil adalah button dia panggil macam block link lah. Block link button. So yang bawah ni, yang dia buat ni adalah button URL. So dekat bawah, dekat setiap text block ni ada 4 jenis button kita boleh letak. Yang pertama ni button ni dia panggil event button. Maksudnya bila kita gunakan button ni, bila kita tekan, dia akan terus pergi ke event yang lain ataupun skill yang lain. Button yang ini kita panggil block link. Bila kita tekan, dia akan pergi ke block sebelah. Kalau nampak ada benang ni kan. So bila orang tekan ni, dia akan pergi ke block sebelah. Tak tahulah, mungkin block sebelah tu teks ke, image ke, whatever lah, dia akan pergi ke situ bila orang klik yang button yang ini. Yang option yang ini adalah URL button. Ini adalah contoh dia lah. Yang dia buat ni adalah URL button. Maksudnya bila orang klik, dia akan buka website. Contoh macam ni adalah nama button tu. Kita tengok click to visit website. Name ni akan keluar dekat sini button ni. Tapi yang URL ni adalah ke mana orang tu akan pergi. Kita bubuh lah kita punya link website kita ke, link WhatsApp kita ke, kita boleh bubuh kat sini. Dan yang terakhir sekali adalah button untuk buat phone call. So bila kita ambil button ni, dia function dia punya rupa dia lebih kurang macam ni. Dia ada name. So kita boleh letak nama button tu macam ni. And then kat bawah ni ada phone number. So phone number tu kita boleh format yang +60 semua tu. So bila orang klik button ni, dia akan buka dialer lah dekat phone orang tu. Kalau dekat PC, saya tak pernah try lagi apa yang berlaku. Tapi kalau kat phone, bila orang tekan button tu, dia akan buka dialer dan orang boleh call kita direct lah. Alright, so maksudnya nak memudahkan orang call kita. Okay, ini adalah text button, text block. Okay, clear. Kita move to the next block. Ini contoh lah. Text block yang kita buat tadi tu, dalam chat punya view, dia akan nampak macam ni. Hi Andri, would you like to get a pizza? Ni button yang kita buat tadi kan. Satu button ni pergi ke benang yang kita tak nampak tadi dia gimana tu. And then yang ini adalah pergi ke website. Right. Listen block. So tadi text block, dan kita ada listen block. Listen block ni kita gunakan untuk mendapatkan user punya input. Apa contohlah kita tanya, paling selalu kita guna listen block ni masa kita nak buat order. Kita akan tanya nama penuh dia, sebab kadang-kadang orang ni nama kat Facebook tu bukan nama penuh dia, sebab kita nak hantar barang kan. Takut barang tu sampai ke orang lain. Kita akan tanya nombor telefon kan. Orang tu akan type lah nombor telefon. So whatever yang orang tu type, dia akan simpan dalam attribute yang ada kat listen block ni. Kan? Listen block ni kelebihan dia boleh menerima input, dan input dia terus simpan dalam attribute yang kita boleh buat dalam listen block ni. So kita tengok contoh dia kat sini. Okay, kat atas ni text block tadi. Dekat bawah text block tu ada listen block. Okay, listen block ni dia boleh duduk di bawah 2 block sahaja. Maksudnya kalau kita nampak benang ni kan, disambungkan atas ni sama ada text block ataupun image block sahaja. Selain daripada tu tak boleh. Maksudnya listen ni kalau kita nak letak bawah email block tak boleh. Kalau kita nak letak bawah catch tak boleh. Kita nak letak bawah send tak boleh. Dia mesti duduk bawah text ataupun image. Baru kita boleh jahit ke bawah. So apa function dia?
First kali dia boleh menerima input dalam dua cara. Satu cara menggunakan quick reply. Itu cara paling mudah lah. Kalau kita tengok dalam ni, dia menggunakan quick reply. So kita nampak dekat dia punya setting ni, ini adalah listen block, kan? Dekat sini adalah dia punya option untuk orang reply, quick reply lah. So setting dia dekat sini macam wait for ni, nanti saya explain wait for ni, saya explain yang bawah dulu. Nampak tak ada perkataan save to ni? Save to ni adalah nama attribute. So kita boleh create kita punya attribute. By default kat sini dia akan jadi last user input kalau tak salah saya. Last user input. Dia akan jadi $_ last user input. Yang tu default lah, bila kita letak je listen block dekat atas canvas, dia akan automatic jadi last user input. Kita boleh ubah last user input. Contoh kalau kita tanya orang punya number phone, kita buat je customer underscore phone. So maksudnya apa benda yang orang tu jawab kat bawah tu dia akan simpan dekat attribute yang ini. Contoh macam dalam yang ini quick reply, apa-apa yang orang tu pilih kat sini dia akan simpan dalam attribute ni. So kat sini ada morning, afternoon dengan evening kan. Kalau orang tu pilih afternoon, afternoon ni akan disimpan di dalam visit time ni. Ni nama attribute dia visit time kan. So orang pilih je button ni, dia akan simpan value tu dalam attribute tu. So dia ada dua cara untuk menerima input. Satu daripada quick reply yang kita boleh buat, yang kita buat sendiri, and then satu lagi daripada orang menaip lah. Maksudnya kalau kita tak nak bagi pilihan quick reply ni, kita tak payahlah buat button. Tekan ni, buat button tak payah. Biar je kosong. So nanti ayat kat atas ni, contohlah alamat apa nak hantar kat mana contoh kan. Lepas tu kita tak listen. Listen tu kosong, tak ada quick reply. So bot akan berhenti dan menunggu orang punya user punya respon. Bila ada listen, bot akan berhenti. Dia tak akan sambung ke bawah ni. Dia tak akan sambung ke bawah ni, dia tak akan sambung ke sini, tak ada. Yang sambung-sambung ke sini kalau dia klik button. Kalau dia klik button morning, dia akan pergi ke sini. Kalau dia klik button afternoon, dia akan pergi ke sini. Dalam masa yang sama, value afternoon ataupun morning yang dia klik tu akan disimpan di dalam attribute yang kita set dekat situ. So dia ada two in one function lah. And then dalam dia punya senarai button ni, dia ada quick reply, dia ada boleh dapatkan orang tu punya email, dia boleh dapatkan orang tu punya phone, dan boleh dapatkan orang tu punya location. Location saya tak sure Facebook bagi ke tak, but email dengan phone, okay. Contoh bila kita tanya orang, ayat dekat sini kan, nombor phone apa lepas tu kita klik button ni, kita ambil icon phone tu kan, kita biar je, tak payah tulis apa-apa dekat button tu, kosong, biar dia kosong. Tapi kita ambil yang phone tu, nanti bila dekat chat nanti, bila orang chat, bila keluar ayat yang macam nombor phone apa kalau orang tu ada simpan nombor phone dia dalam Facebook, dia akan keluar nombor phone orang tu kat bawah tu. So instead orang tu kena type 018 bla bla bla, dia just klik je nombor phone dekat situ dan nombor phone tu akan disimpan dalam kita punya attribute. Kan? So dia memudahkan orang lah, orang tak boleh nak klik nombor phone dengan email boleh buat macam tu kalau dia simpan dalam dia punya Facebook account kan. Okay. Kita balik dekat atas ni, yang wait for ni, yang tadi text block kan dia ada juga, dia panggil timing delay kan, typing delay ni dia akan ada 3 dot menari-nari tu. Okay, yang listen block ni dia tak sama macam typing delay. Dia wait for dia kita boleh set 0 saat. Maksudnya kalau kita set 0 saat, bila orang klik je button ni dia akan terus jalan. Ataupun bila orang type, orang enter je dia terus jalan, dia terus sambunglah kat mana, kat bawah ni ke kan. So kalau kita letak, katakan saya letak kat sini 5 saat. Contoh saya tanya dia nombor telefon apa lepas tu saya pun type 018 bla bla bla, lepas tu saya enter. Sebenarnya yang saya type tu salah. Disebabkan saya ada set kat sini wait for 5 second, saya sebagai user saya ada 5 saat untuk input lagi sekali sebelum bot meneruskan perjalanan. Sebab bila kita dah type dekat listen block ni, dia akan terus ke bawah. Dia akan terus ke block yang ke bawah ni lah, yang dia dah jahit ni. So selagi tak habis 5 saat tu, selagi itulah bot akan tunggu sama ada orang tu nak type lagi ke tidak. Contoh macam saya type 018 dulu, lepas tu saya enter. Alamak, salah lah. Bila saya enter tu, 5 saat tu akan berjalan. 5, 4, 3, 2, 1 kan. So kalau saya type lagi sekali dan saya enter, dalam masa 5 saat tu, sebelum 5 saat tu tamat, 5 saat tu dia akan reset balik. Contohnya kali kedua saya type, tadi 018, oh sebenarnya 017. Saya pun type 017 dalam masa 5 saat yang pertama. 017 tu saya enter. 5 saat tu dia akan reset balik. 5, 4, 3, so dia akan tunggulah 5 saat. Daripada last user tekan enter. Send kan. Kalau lepas pada user tekan send tu, dia tak buat apa-apa, sampai 5 saat dan baru dia teruskan. Dan value yang user type tu akan simpan di dalam attribute yang kita set tu. Okey, kalau kita set 5 saat dan user tu ada buat pembetulan 3 ataupun 4 kali.
ke semua input yang dia buat tadi tu, yang pertama salah, yang kedua salah ke ataupun yang ketiga tu baru betul, kata tiga kan. Yang pertama salah, yang kedua salah, yang ketiga tu baru betul. Tiga-tiga tu akan disimpan dalam attribute ni. So bila kita call attribute tu, tiga-tiga akan keluar. Yang itu kita kena make sure lah, kita kena bear in mind kalau benda situasi tu berlaku macam mana kita nak handle kan. Sebab bila kita set 5 saat dia akan jadi macam tu. But dia ada cara yang lebih baik lah. Kalau kita, contoh macam kita tanya no telefon, kalau kita buat yang 5 saat ni, dia tak berapa membantu user punya part. Dia ada cara yang lebih orang kata apa, lebih bagus lah kalau nak buat benda tu eh. Alright, apa lagi kita nak explain dekat sini. Okay, dekat sini ada satu option block keyboard input in chat widget. Ini maksud dia, bila kita deploy bot kita ni kat website. Bila kita letak bot kita ni kat website, whenever kita deploy listen block dan kita enablekan button ni, orang tak boleh type. Orang mesti pilih button yang ada. Dia tak boleh type. Maksudnya dia tak ada ruangan untuk dia type free lah. Bila keluar je listen dan kita enablekan benda ni, dia hanya boleh pilih button kat bawah ni. So make sure kalau kita buat website widget ni, website saja tau. Kalau Facebook dengan Telegram dia tak laku benda ni. Ni untuk website saja. Kalau kita buat bot dekat website dan kita enablekan benda ni, make sure lah ada pilihan kat bawah ni. Kalau tidak nanti orang pun tak tahu nak buat apa. Type tak boleh, lepas tu tak ada button nak pilih kan. So benda tu lah. So kita tak nak, ada setengah-setengah chatbot, kita tak nak orang type free. Sebab bila dia type free, benda tu akan keluar daripada flow. So apa yang kita buat, basically kat website. Sebab website ni, dia kalau kita buat bot kat website ni, kita punya audience kita kebanyakannya yang sangat-sangat cool. Satu. Yang keduanya kita tak kenal kita punya audience tu. Kan kalau Facebook, kita boleh baca dia punya ID, kita boleh baca dia punya first name. Telegram pun sama, kita boleh tahu dia punya first name, last name, dia punya username, semua kita boleh tahu. Tapi website kita tak tahu. Kita hanya tahu dia punya session ID je. Dan kita tak tahu dia siapa kan. So kita boleh enablekan benda ni supaya flow tu cantik. Alright. So dekat dalam listen ni, okay. Satu lagi saya nak beritahu, listen. Ini ada 3 button kan. Okay, saya comparekan dengan message lah. Message block kita boleh buat 2 button. Okay. Bila contoh lah, bila saya klik button yang pertama ni dekat message block, dia akan continue to the next block. Katakanlah the next block yang ada benang ni, belakang ni lah, belakang setting ni kita tak nampak. Yang ada benang ni adalah text block. So dia akan continue dekat dalam kita punya chatting tu, akan keluar text block tu. Akan keluar lah text dia. But dalam masa yang sama, user boleh scroll balik kita punya chat window tu, dia akan nampak lagi button ni, 2 button ni. So dia boleh klik lagi, dia boleh klik lagi, dia boleh klik lagi selagi dia boleh scroll dan dia nampak lah. Itu adalah text, button yang ada dekat text. Button tu kita panggil permanent button. Button tu akan ada je. Kalau user scroll sampai atas, dia jumpa button tu, dia boleh klik dan benda tu akan berlaku lah. Seperti yang mana yang kita setting kat sini. Kalau listen block, kita buat button. Button ni quick reply lah kan. Kalau orang tu dah, contohlah saya pilih morning. Bila saya tekan je morning, semua button ni akan hilang. Apa yang akan berlaku adalah dia akan keluar seolah-olah macam user type morning kat bawah tu. So kalau user scroll balik pun, nak cari listen block yang button-button yang lain ni dia takkan jumpa. Even button morning dia pun dah tak ada. Dia klik je salah satu option kat sini, hilang. So dia ada 2 condition. Ada condition yang kita guna text block dan button bila kita nak dan kita membolehkan user tekan button tu banyak kali. Maksudnya anytime dia nak tekan button tu, dia tekan lah. Ada keadaan yang mana kita tak nak user tekan button tu banyak kali. So user hanya ada that moment saja, satu keadaan tu saja, satu flow tu saja untuk dia pilih which one yang dia nak kan. So kita adalah condition dia, nanti bila kita dah go through use case, bila kita buat nanti kita akan nampak apa condition tu. But untuk yang kali ni, saya just nak explain block ni macam mana guna dia dan apa function dia. Alright, clear. Ada yang saya tertinggal? Okay, tak ada. Alright, kita go to the next one. Image block. Block ni digunakan untuk kita hantar image lah. And then, macam saya cakap tadi, listen boleh duduk bawah text ataupun image. So, image block pun, dia bukan sekadar image saja, kita boleh letak button juga. Contoh kalau kita ada buat poster. Contohnya kita dalam poster tu ada CTA. CTA dia contohlah okay, tekan button kat bawah kalau nak tengok lebih lanjut. Contoh. So dekat bawah gambar tu boleh letak button. So dia jadi macam format macam iklan. Bila iklan kita ada gambar, bawah gambar tu ada button kan. Kita boleh buat macam tu dalam kita yang chatbot. So dia ada banyak caralah kita nak buat, tapi most of the time orang menggunakan image block ni semata-mata untuk display gambar sahaja. Dia tak menggunakan pun button yang kita boleh buat kat gambar tu. Button yang kita boleh buat kat image block ni
sama macam button yang kita boleh letak dekat text block. Okey. Contoh ni adalah gambar, kan? So dekat sini ada tempat untuk kita letak gambar. Jadi dua cara nak letak gambar. Yang pertama, kita boleh klik kat sini dan kita boleh so-called macam upload lah gambar, dan gambar tu akan keluar kat sini. So gambar tu kita boleh crop. So dia ada dia punya proposition dia, size dia, dia punya ratio dia yang tepat untuk Facebook. Untuk Telegram pun ada size dia, untuk web widget pun ada size dia. So kita kena ingatlah benda tu. Tapi normally apa yang saya buat, saya pastikan gambar yang saya nak tunjuk tu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sizing dia saya tak ingat, nanti insyaAllah saya akan carilah sizing dia in term of numbers. Kalau kita letak gambar dan kita tak crop, kita tak buat apa kan, kita tak crop, gambar tu akan keluar full macam ni contoh. Gambar ni mungkin besar. Tapi kalau kita crop, dia akan keluar kat bahagian, katalah kita crop kat sini je kan. So dia akan keluar kat situ je lah kalau kita crop. So kalau kita tak crop, dia akan keluar full. Tapi kalau gambar tu besar, dia akan jadi besar lah. So kita tak nak lah benda tu macam mengganggu orang yang experience kan. So make sure gambar tu just nice. Bila keluar dekat chatting, dekat phone ke, dekat komputer ke. So kita boleh test. Bila kita buat, kita boleh test benda tu. Okay. Kat bawah ni nampak ada button kan. So kita boleh add button. Button-button kita boleh add dia sama macam text block. Okay. And then kat atas ni pun ada typing delay. So dia boleh keluar agak typing delay. Untuk gambar, saya by default dia akan buat auto. So apa yang berlaku sebenarnya adalah dia akan keluar dot tu selagi gambar tu tak loading. Dia ada lah dia punya algorithm kat belakang kan. And then untuk gambar memang saya selalu guna auto lah. Actually teks dengan gambar pun saya guna auto je, senang. Kecuali kalau saya nak benda tu fast pace. Bila saya nak benda tu laju, saya tak nak macam orang tunggu, saya keluar jadikan dia kosong. Ada certain use case dia kita tak nak keluar 3 dot tu. Contohnya bila part nak order. So tanya nama, kita tak nak keluar dot, kita nak cepat. Sebab benda tu dah hujung. Orang tu dah nak order kan, kita nak cepatkan dia. Okay? Alright. So ni rupa dia lah. So ni gambar. Ni adalah button yang dekat bawah tu. Dan kita boleh letak. Semua button ataupun teks di dalam Actichat kita boleh letak emoticons kan. Kalau dekat window kita tekan start menu dengan semicolon. So dia akan keluar macam keyboard pemilihan emoticons tu. Kalau dekat Apple, kalau tak salah saya tekan command kot. Saya tak ingat lah, ada satu button je. Tekan satu button tu dia keluar. Emoticon punya uh, keyboard selection tu. Alright. Next kita ada gallery block. Gallery block ni dia lebih kurang macam image, cuma beza dia, image dia keluar satu gambar. Gallery block ni boleh keluar banyak gambar. Dan setiap gambar yang keluar tu boleh ada button dia sendiri, dan advantage satu lagi dia ada title dengan description. Macam tadi, image block dia ada gambar dengan button je. Kan? Kalau 3 button lah kita boleh letak. Kalau gallery block kita boleh letak gambar. Setiap gallery block tu bukan, maksudnya setiap gambar dalam gallery tu boleh ada title, boleh ada description dan boleh ada button. Kan? Itu advantage dari gallery blocks. So kita tengok macam mana rupa gallery block ni. Okey, ini adalah gallery blocks. Dalam satu gallery block boleh ada maximum 10. Yang itu limit yang Facebook letak lah. And then for now, kalau saya tak salah, sebab yang latest saya tak tengok, Telegram dia tak support gallery block ni. Telegram dia tak support. So yang boleh display gallery block ni sama ada Facebook ataupun web widget sahaja. So setiap satu ni adalah kita panggil satu card lah, card. Setiap card boleh ada satu gambar, boleh ada satu title, boleh ada satu description. Description dia sangat pendek tau, dia short description, and then boleh ada 3 button, kan. Dan button ni kita boleh buat yang macam ni. Kalau kita tengok ni, button ni dia event button. Bila orang klik ni dia akan pergi ke event lain. So bila kita nak tambah galeri, nak tambah gambar, tekan je button kat sini. Kalau kita tekan yang ini, dia akan tambah belah kanan. Kalau kita tekan yang ini, dia akan tambah belah kiri. So benda ni nanti bila keluar ke orang, orang boleh scroll kiri kanan lah tengok, dan orang boleh engage dengan button-button yang ada kat situ. Okay, this is gallery. Setting kat sini semua lebih kurang macam image. Beza dia ada title dengan description. Tu sahaja. Okay. Description ni boleh play around. Saya tak sure berapa patah perkataan untuk dia keluar kat sini. Kita boleh play around tengok berapa panjang yang dia boleh display. Okay. Alright. Itu gallery block. Okay, ada apa yang saya tinggal? Okay, tak ada. So kalau macam kita nak edit setiap card ni, kita klik je. Klik card ni dia akan buka setting. Klik yang ini dia akan buka setting. So setiap card ni ada setting dia sendirilah. Okay. Okay, tak ada dah. Alright, next kita ada media block. Media block ni yang saya cakap tadi, dia boleh ada sama ada audio ataupun video.
So kita boleh attach audio ataupun video kat dalam flow board kita, dan benda tu akan jadi macam kalau video, dia akan keluar video kat situ dan orang boleh tekan play je kat situ. Dia bukannya kita letak video orang tekan dia pergi buka page lain ke, tak. Dia ada, dia panggil macam embed punya player lah yang dalam Messenger. Alright, so kita attach je video, orang boleh play terus kat situ. Okay. Alright, so setting dia senang je. Wait for sama macam tadi. And then kita ada ni messenger text ni, ni nanti saya explain, ni baru. So kita ada title, kita boleh letak title, maksudnya video bla 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 bla. And then ni adalah link dia. Okay. Link ni dia tak boleh pakai link YouTube, tak boleh. Dia tak boleh pakai link Vimeo, tak boleh. Dia tak boleh pakai link um, video platform yang lain. Maksudnya sebab link video platform yang lain dia bukan link to the file. Dia tak link kepada file .mp4, .mpg, tak. MPEG tu tak. Dia link dia, kalau kita tengok link YouTube kan, dia macam youtube.com/ ada macam random punya karakter kan. Dia bukan link kepada file, dia link kepada streaming tu. So kita tak boleh pakai kat sini. So cara untuk guna kat sini adalah kita kena upload file video tu dekat, kalau kita ada website, kita upload kat website kita dan kita boleh dapatkan link direct kepada file tu. Kalau kita tak ada website, kita kena cari hosting lah, video hosting mana yang boleh allow bagi kita link direct to the video kan. So insyaAllah nanti saya akan cuba carilah. Saya dah cari tapi saya tak jumpa, kebanyakannya kena bayar. Yang free saya tak jumpa. Tapi kalau korang pakai on web murah je sebab korang dapat website, dapat space, boleh simpan video, boleh simpan gambar semua dalam tu. Boleh letak video dekat dalam korang punya website, dekat on web, dan link kepada video tu kita boleh guna kat sini. Sebab jangan risau pasal macam nak simpan video sampai besar-besar, tak. Maksimum video yang kita boleh letak dekat sini adalah 25 meg untuk Facebook, Telegram 20 meg. So dia tak boleh besar pun video tu. Video tu pendek je. And then video tu janganlah letak 4K punya video. Just 720p 60 frame dah max lah tu. Kan. Below 720 takut dia tak cantik lah. Sebab nanti dia akan play, contoh kat phone, dia akan play kat dalam messenger tu, kecil je. Saya tak, dia boleh lah nak maximize kan, tapi 720 60 tu dah max lah. Kalau kan 720 30 frame pun dah okey dah. So format yang kita boleh letak kat sini untuk audio adalah MP3, OGG dengan WAV. Itu audio. Kalau video, MP4, WebMB dengan OGG. MPEG sepatutnya boleh sebab MP4 ni sebenarnya dia merangkumi MPEG, MPG semualah, dia ada dia punya codec lah kan. So ini adalah format yang kita boleh letak. So 25 meg sahaja size video tu. Kalau besar, kecilkan. Kalau kecil, tak payah besarkan kan. So Telegram 20 meg. Alright, ini adalah media. Okay, ada siapa saya tinggal? Tak ada. Alright. Next, kita go to the next. Kita akan rehat sekejap lagi sampai kita ni ada second half. Okay, file block. File block ni adalah untuk kita share file. Macam cakap tadi, kalau kita nak bagi ebook ke, kita nak bagi macam file lah. Contoh kita ada buat flyers kan, kita nak orang download flyers tu, kita letak ni. Kalau kita boleh je buat link ke website kita, orang download boleh. Tapi dia punya experience tu berbeza lah. Orang klik, orang pergi ke website kita, orang dah meninggalkan messages. Orang dah meninggalkan FB Messenger tu kan. So, dia punya experience tu lain. Orang klik pergi tu, download kat situ. Opposed to versus orang dekat dalam messenger tu dengan chatting, ada file, dia klik dia terus download. So dia tak meninggalkan messenger tu. Macam tu kan. So experience dia. So cara dia senang je. Ini file punya block. Kita boleh letak title file tu dan kita boleh letak link. Sama macam tadi. Link tu mestilah kita panggil, kalau dalam bahasa teknikalnya dia panggil absolute link. Absolute link. Absolute link tu adalah link yang terus kepada file tu. Contoh file kita tu .zip kan. Dia mesti .zip. Kalau file kita tu katakan PDF, dia mesti link tu mesti kepada .pdf tu. And then setiap kali kita letak link, sama juga macam media tadi, kita letak link, ada satu button kat bawah ni, validate kan, klik validate. Once dia validate, maksudnya video kita tu okey. Video ataupun audio kita tu, ataupun file kita tu okey. Maksudnya bila kita run bot tu, video, audio ataupun file tu orang akan nampak lah, orang akan dapat interact. Dia ada satu button kat sini kan, file not valid. So maksudnya kita tak letak link lagi. Kita letak je link file kita kat sini, kita klik ini, bila dia hijau tu maksudnya file tu okey. So bila kita run bot, orang boleh nampak file tu. Ini pun ada limit dia, Facebook 25 meg, Telegram 20 meg. So make sure dia tak lebih limit ni. Contoh kalau kita nak bagi ebook.
e-book kita tu besar. Mungkin e-book tu saiz dia, sebab ada gambar apa semua dalam tu kan. Saiz dia katakanlah 100 meg. Kita pecah lah 4 kalau kita nak experience tu kat dalam ni. Tapi kalau kita rasa macam malas pecah 4, kita link lah. Instead of kita guna file ni, kita buat text block. Dekat text block kan boleh buat button. Button tu buat URL button. URL tu sebenarnya link untuk download PDF tu pun boleh kan. Tapi dia akan pergi ke website tu lah untuk download. Dia tak duduk kat situ. Yang ini dia duduk kat situ. Tu je beza dia. Alright, apa yang saya tinggal? Tak ada. Okay, kita go to next. Kita ada email block. Email block ni function dia macam saya brief tadi, dia untuk hantar email kepada orang lain, kepada user, ataupun kepada kita, ataupun kepada team kita. Kan? So, kita boleh gunakan email block ni untuk hantar email lah. So, dia punya setting dia ni email block. Kan? Dia ada setting dia. Send to ni kita letak email orang yang akan menerima email tu. Subjek ni, bila kita buat email kan ada subjek kan. Subjek email tu apa benda, kita boleh letak subjek. And then message ni, kita boleh letak lah apa benda yang kita nak hantar. Anything. Kalau contoh ni kan, dia hantar order ni kalau tak salah saya. Dia ada name, username. Nampak? Yang ni adalah attribute. User attribute. Ni bukan sistem punya. Yang ni yang kita buat sendiri. And then phone ada user phone. Email ada user email. Team ada team size. Lepas tu company ada semua. Semua dia ada. Ini semua satu ni je. Dia punya sistem attribute. Last page visit. Dia hantar juga dalam email. So dia nak tahu sebelum orang ni hantar email, orang ni datang daripada page mana. Ini adalah website tracking. Ini advance. Ini sangat bagus lah. Siapa yang ada website yang nak menggunakan chatbot, kita boleh track orang punya activities kat website kita. Dia pergi website mana, semua kita boleh track. Dia ada banyak lah dia punya variable dia, attribute dia. So ni contoh kita nak hantar email. Kita boleh hantar macam ni dan benda ni kita boleh hantar dekat admin ke, nak hantar kat user ke untuk kita proses order ke, contohlah. Itu one of the punya use case. And one thing to remember, bila kita type dalam box message ni kan untuk email ni, bila kita type dalam ni, terkucil pula. Bila kita type dalam ni, ini adalah sebenarnya HTML punya editor. Dia adalah editor HTML. Maksudnya, kalau saya type macam ni, lepas tu saya enter, abaikan BR ni. Abaikan, katakanlah BR ni tak ada. Saya enter. Bila kita dapat email, dia takkan jadi enter. Dia akan jadi satu line yang panjang. Kan? So, kalau kita nak di-enter, kita kena guna BR ni. Setiap hujung line, kita letak tanda kurungan tajam tu, BR, lepas tu tutup kurungan tajam tu. So setiap hujung nampak dia letak BR. BR ni maksudnya dia akan start a new line lah kat bawah. Dia panggil break point. Dia akan break, dia buat line baru. Dia break, dia buat line baru. So kalau kita mahir HTML punya editing, kita boleh buat banyak benda kat dalam. Kita boleh buat bold, kita boleh buat color, kita buat macam-macam lah. HTML lah kan kat dalam ni. So yang biasa kita orang pakai pun BR lah sebab kita nak benda tu line tu je. Kalau kita nak dia macam gap panjang, kita buat BR 2 kali. Dia panjang lah, dia 2 line lah, dia punya break tu. Okay? Alright, apa yang saya tinggal? Tak ada. Okay. Hanafi tanya ni, bot ni maksudnya bukan kat Messenger FB saja ke sebab ada sebut website? Yes, ActiveChat ni satu bot yang sama kita design, kita boleh letak kat Facebook, kita boleh letak dekat Telegram, kita boleh letak kat website. And then dia ada cara dia macam mana kita nak tahu orang tu orang Messenger ke, orang Telegram ke, orang website. Dia ada dia punya cara nak detect. And then untuk kita address orang, biasa kita boleh guna first name kan. First name tu Facebook dengan Telegram boleh lah sebab memang ada nama dia orang dekat Telegram, ada nama dia orang, dekat Facebook ada nama dia orang. Tapi kat website kita tak tahu siapa orang tu. So macam mana kita nak menggantikan first name tu dengan ganti nama yang lain? Kan supaya tak adalah awkward bila kita, sebab bila kita letak, kita gunakan $ underscore first underscore name dekat orang yang daripada website, dia akan keluar undefined. Contoh, hi undefined, apa khabar? Macam, wah, weird lah pula kan tiba-tiba orang baca kan. So, kita kena tahu macam mana handle that situation. Ada cara dia. Mudah je. So, yang tu nanti bila kita dah habis basic, kita dah faham semua ni, kita dah buat tugasan-tugasan yang diberikan, insyaAllah kita boleh upgrade kita punya level dan kita boleh tengok use case based punya chatbot. And then after that, kita dah boleh pergi ke advance lah. Kan? Dia macam sekolah, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk U kan.
Okay, alright. Kita scroll lagi ke bawah sekejap. Okay, tak ada apa-apa lagi yang saya nak reply, nak jawab. Kita boleh continue. Bagi saya share saya punya desktop balik. Alright, kita sambung dekat event block. Event block ni sebenarnya is blok-blok yang kita gunakan untuk handle event dan konteks. Kan? Event dan konteks ni adalah benda yang sangat-sangat critical dalam, orang kata apa, dalam chatbot ni. Dia tak boleh tak ada. Mesti benda ni benda yang paling penting. So, kalau kita berjaya handle event dengan konteks tu dengan sangat-sangat baik, chatbot kita tu akan jadi satu chatbot yang sangat humanize. Kita nak humanize kan kita punya bot tu kan. So, yang itu yang kita nak. So, blok ni akan membantulah. Apa ni, event-event blok ni akan membantu kita. So, event blok ni ada 4. So, kita ada catch, kita ada send, kita ada trigger dan kita ada lead. So, saya akan terang, kita akan go through lah satu-satu. Okay, catch block. Catch block ni adalah dia adalah satu blok yang kita gunakan untuk mendengar dan menangkap. Dia bukan listen tau. Bila kita buat je catch block, dia akan sentiasa mendengar siapa yang nak siapa yang hantar kepada dia. Dia akan menunggu je orang hantar ada. Orang hantar ada dia jalan. So kalau kita perasan dalam tugasan kita yang sebelum ni, kita ada buat my bio dengan my business. Skill kan. Dalam skill my bio tu dia ada catch block. Catch block tu pun nama dia my bio. So catch block my bio ni dia akan dengar siapa yang send my bio. So my bio tu datang daripada mana? Datang daripada kita punya welcome message kan. Masa kita tugasan kan, siapa yang dah buat tugasan dia faham lah. Siapa yang tak buat tugasan tu kena rewind balik dua video yang sebelum ni. So yang itu adalah catch block. Dia menunggu untuk memula. Dia adalah permulaan setiap event, setiap skill. Tapi dia menunggu orang hantar. Orang hantar je dia jalan. Orang hantar je jalan kan. So dalam ActiveChat, dia punya flexibility dia adalah dalam satu masa yang sama. Dalam bot kita kan ada banyak catch block kan. Katalah bot kita ada 30 skill. Macam bot saya ada dalam 70-80 skill. Setiap skill tu ada dia punya catch block, ada dia punya event. Satu catch block, satu event. Satu catch block, satu event. Dalam ActiveChat, kita boleh jalankan beberapa event dalam masa yang sama. Contoh macam saya ada orang kata apa? Ada tiga skill yang berbeza tapi dia punya catch name dia sama. Contohnya macam dia punya catch event name dia adalah function A. Kan? Function A, function A, function A. Tiga-tiga tu function A. Bila saya panggil je function A, tiga-tiga tu jalan. Tiga-tiga tu akan berjalan. So itu kelebihan ActiveChat. Dan juga orang kata apa, something yang kita kena berhati-hatilah sebab kita boleh fire banyak event dalam satu masa dan benda tu akan boleh jadi something haywire lah kat bot kita. So kita kena make sure nama event yang kita buat dalam catch block tu always different from apa yang kita dah ada. Kalau kita buat catch block, ada 3 catch block nama yang sama, bila kita panggil nama tu, tiga-tiga tu jalan. Itu kena make sure lah, kena hati-hati. Alright? Okay, sebab dia fleksibel kan. Okay. Ini contoh cache block. Ini ada cache block. So cache block ni dia always permulaan. Tidak boleh ada blok yang dijahit ke atas dia, tak boleh. Apa blok sekalipun tak boleh jahit ke atas dia. Dia adalah kepala. Ke bawah boleh. Daripada atas kepada dia tak boleh cache block. Okay. So yang ni cache block ni event dia nama init variable, initiate variable lah. So apa yang dia buat, dia set data. So ini yang biasa kita orang buat lah sebelum ni. Bila saya buat satu flow, saya akan buat satu send tu pergi ke satu event untuk load data daripada Google Sheet, daripada saya punya sistem. Dalam masa yang sama, flow yang tadi tu jalan. Yang ni korang mungkin tak boleh nak bayangkan. Nanti saya akan tunjukkan live demo macam mana kita buat lah catch dengan semua ni kan. Okay, ini contoh dia lah. So dalam catch punya setting, kita ada event name saja. Itu saja. Yang ni saya beritahu tu. Kalau kita ada banyak catch, banyak event, make sure nama dia berbeza. Kalau ada nama yang sama, bila kita panggil dua-dua pun jalan. Kalau dua-dua tu buat benda yang berbeza ataupun ada looping ke apa semua, itu haywire lah buat kita. So make sure nama event jangan ada nama yang sama dalam satu bot. Sebab tu kalau macam saya buat flow baru, contoh bot jambul kan. Bila saya buat berkenaan dengan FBX, dalam flow kelas,
flow seminar pun ada saya tanya nama. Dalam flow FBX punya itu pun saya ada tanya nama. So apa yang saya buat, saya akan bezakan kepala dia. Contoh, dia punya attribute dia, saya akan buat $sign, class, underscore, full name. Itu saya tahu. Yang ni adalah full name untuk flow class. Kalau yang untuk FBX tu, saya akan buat $sign, FBX underscore full name. So ini adalah full name untuk flow FBX. Saya bezakan macam tu kalau kita ada banyak flow. Sebab kalau saya gunakan attribute tu full name, so bila orang tu lalu kat situ, dia bertukar. Dia akan sentiasa override. Sama juga macam event. Bila saya ada event untuk kelas, event name tu depan tu akan jadi kelas underscore, katalah start. Itu untuk start untuk kelas. Kalau ada ABS, ABS underscore start. So saya bezakan macam tu. Sebab dulu pun nama dia start. Contoh kan, kalau kita panggil start, nanti dulu jalan. So that's how saya membezakan lah, sebab saya ada banyak event. So saya categorizekan event tu menggunakan kepala. Alright. So kita ada sandblock. Sandblock dengan event ni dia dia orang kata apa, pinang di belah dua. Kalau ada send, kena ada catch. Ada catch, kena ada send. Kalau send tak ada catch, nak send ke mana? Kalau catch tak ada send, siapa yang nak hantar? Dia kena berfungsi secara couple. So send block ni function dia untuk macam tadi lah, catch kan dia mendengar kan. Send ni dia hantar lah. Contoh macam tadi, kita ada event nama order, start order, event tu nama dia start order, duduk kat satu catch block. Send block ni macam, oi start order start, oi start order, jalan. Dia pun jalan. So tu send. Tu send punya function. Every time ada send block, dia akan trigger that event. Contoh macam ni, kita ada satu send. Send ni dia hantar ke order pizza. Kan? Block ni dia akan trigger order pizza punya function. Dalam masa yang sama, order pizza punya event tu berjalan, dalam masa yang sama kat bawah ni pun jalan. So dia ada dua. Dia keluar dua. Satu, dia trigger event sana jalan kat background, dan pada yang sama flow kat bawah ni pun berjalan. Dia bukannya macam hantar event tu habis, event tu jalan baru dia sambung kat bawah ni, tak. Dua-dua jalan serentak. Itu kelebihan ActiveChat. Kita kena pandailah main senario tu. Okay. Untuk sandblock ni dia ada kelebihan yang lain. Instead dia bukan je untuk bukan saja untuk trigger event apa semua, untuk panggil event. Dia juga boleh digunakan untuk kita set attribute. Setiap kali kita buat sandblock, kita boleh set attribute. Dalam ActiveChat, normally kita akan set attribute menggunakan data block. Data block ni kita gunakan untuk set attribute. Data block ni nanti sampailah. Saya rasa next day kot. Day 4. So kita akan guna data block untuk set value kepada attribute. Tapi bila kita guna send, kita boleh juga buat benda yang sama. Kita set value kepada attribute kita, whatever attribute yang kita buat. Dan advantage dia bila menggunakan send block ni, kita boleh set banyak attribute dekat dalam satu send block. Ni saya akan tunjuk saya punya contoh sekejap lagi. Sebab kalau kita guna data block, kita hanya boleh set satu value kepada satu attribute. Kalau kita ada 10 attribute yang kita nak set value, kita kena ada 10 data punya block. Maksudnya data punya block tu bersambung. Lepas data sampailah 10 kali. Maksudnya dia set. Tapi kalau saya gunakan send block, saya boleh set 10 kat sini. Tanpa menggunakan data. Satu block sahaja saya boleh set 10 attribute. So kegunaan lain dia untuk saya, send block ni bukan setakat memanggil event, dia juga sebenarnya saya gunakan untuk set attribute kalau ada banyak attribute. So apa yang saya buat, nanti saya akan tunjuklah contoh dalam nantilah saya akan tunjuk contoh dia. Dalam use case nanti korang akan nampak banyak contoh-contoh macam mana kita nak create the flow tu. Bukan kita nak manipulate, kita nak curate the flow. Bukan manipulate, curate. Manipulate ni kita buat benda yang tak sepatutnya. Curate ni kita buat mengikut yang sepatutnya. Kan. Alright, next. Okay, live walkthrough. Saya off yang ni dulu. Okay, kita buat live walkthrough ni sekejap. Saya ambil saya punya ni. Untuk send dengan ni send dengan cache. Okay, dekat sini saya ada kita yang ni kita buat ni, yang korang buat ni, tugasan tadi. Kita ada satu cache, nama dia my bio. Dekat situ ada gambar and then ada text. And then kat bawah ni ada satu button. And then button ni dia hantar ke start. Dia patah balik ke start lah. So this is cache and this is ni. Okay, so saya nak tunjukkan macam mana kita buat. Saya buat kat sini je nak bagi contoh je. So saya letak satu cache dulu. Okay.
Okey, saya bagi nama dia ni demo cache. Itu tak eja. CAPCH. Betul tak? Okey. Demo cache. Alright. Saya buat satu teks untuk kita ni lah. Sajalah nak mengeluarkan ayat kan. This is cache demo. Alright. Okey. Lepas tu dekat sini saya buat dekat my bio ni, saya letak tepi ni dulu. Kita abaikan dulu dua ekor ni. Saya buang ni kejap. So my bio ni saya letak teks. Alright, saya buat ayat dia, demo start. Sekejap saya nak alihkan benda ni nanti korang confuse. Duduk jauh-jauh sikit. Ini satu satu benda yang saya suka dengan IT chat. Blok yang kita tak pakai, kita boleh letak tepi. So kita tak delete. So next time bila ni kita nak guna, kita scroll out, kita nampak oh ada blok ni, kita simpan. Kan, kadang-kadang ada flow yang kita tak pakai, flow yang lama tu, kita simpan tepi. Kalau platform lain tak boleh. Kita tak boleh nak simpan-simpan macam tu. Okay. Itu kelebihan dia. Dahsyat kelebihan tu sebenarnya untuk kita edit. So demo start. Lepas tu saya akan buat satu send kat sini. Blog, event, send. Saya akan send ke ni lah, event ni kan. Demo start ni. Saya biasanya saya buat copy paste sebab saya ni selalu sangat typo. So kalau saya type dan saya typo, benda tu tak jalan, saya stress sebab saya akan tengok benda lain. Saya tak tengok typo saya tu. Rupanya last sekali bila dah sejam cari apa masalah dia, rupanya typo. Okey. Dalam contoh ni, apa yang berlaku? Bila saya start je my bio, saya catch my bio ni, dia akan keluar demo start ni. Dalam masa yang sama, dia akan terus send ke demo start, demo catch ni, dia akan keluar ayat ni pula. Kan? Sedangkan dia tak bersambung tau. Dia akan keluar ayat tu. Jom kita try. Saya klik run kat sini. Saya guna web widget saya tak guna yang Facebook sebab Facebook tu kadang dia lambat sikit. So saya buat web widget dekat sini. So bila kita tekan test tu, kan kita test your chatbot ni kan. Dia akan keluar lah. So test your chatbot ni saya ada dekat Telegram pun ada, Facebook pun ada bot ni. Tapi saya guna yang web. Ni web. So bot ni dekat web pun ada, dekat Telegram pun ada, Facebook pun ada. Semua dah ada, dia tamak sikit. So macam ni saya nak startkan yang tadi tu, yang ini, my bio ni kan. Zoom sikit, yang my bio ni macam ni saya nak startkan. Saya just type je my_bio. So bot akan start dia, nampak dia keluar demo start. This is cache demo. So apa yang berlaku adalah bila kita start yang ini, saya panggil yang ini, dia akan keluar demo start ni dan akan terus send ke demo cache ni. This is the demo. This is camera kat situ. This is the demo kan. So macam mana saya nak yang saya nak kata dia boleh parallel tadi kan. Okay, sekarang ni send dia terus pergi situ, betul tak? So dalam masa yang sama saya nak dia keluar juga ayat lain. Maksudnya dia sambung juga ke bawah. So kat sini this is demo on parallel. Betul ke saja parallel ni? Parallel flow. This is demo on parallel flow. Okay, apa yang berlaku sekarang ni? Saya panggil my bio, dia akan keluar demo start, dia akan lalu kat send akan hantar ke sana, dalam masa sama kat bawah ni pun keluar. So kita akan nampak dua-dua ayat ni keluar dalam masa yang sama lah. Dia tak adalah keluar overlap macam tu. So tapi kita akan nampak lah dia akan keluar. Kita try. Setiap kali buat perubahan kat sini jangan lupa tekan run. Sebab kalau kita tak tekan run, dia takkan hantar perubahan tu ke bot. Perubahan kat sini dia auto save. Tapi dia tak deploy ke bot. Kita kena tekan run. Alright. Jom kita test tadi. Kita buat sekali my bio. So kita akan nampak ayat-ayat yang keluar tu. Demo start, this is cache demo, this is demo on parallel flow. So apa yang berlaku kat sini, kita nampak yang ini sampai dulu sebelum yang ini kan. So sebab kat sini dia ada dia punya proses dia. Okay, so kita boleh, benda ni berjalan, dua benda ni berjalan serentak. Tapi bila dalam tu dia akan, sebab dia millisecond punya ni, so dia akan allow yang mana dulu. Sebab dia punya handler dia satu. Handler, macam mana nak explain handler? Maksudnya, yalah kita punya chat window tu kan satu je kan. Dia tak boleh nak keluar banyak-banyak tab. Kalau banyak tab mungkin dia akan keluar tab. Tapi disebabkan dia punya tu satu, handler dia satu, dia akan bagi siapa dulu. Katakan send ni yang sampai kat sini dulu, yang ni akan keluar dulu.
Katakan yang ni yang sampai dulu ni, dia tak ada macam istilah macam okey send ni akan keluar dulu baru ni keluar, tak ada. Dua-dua pun jalan, cuma siapa yang cepat, siapa cepat dia keluar dulu. Tu kalau dalam kes yang tadi kita buat testing tadi tu, yang cepat adalah cache demo. Maksudnya yang kita hantar, yang bawah tu dia keluar kemudian. Kan? So that's the power of catch and send dalam ATChat. Kita boleh pecah flow tu. Bila kita buat send ni, flow ni jalan, flow bawah ni pun jalan. Power kan? So, saya nak tunjuk yang kalau kita buat catch nama sama. Okay, kita boleh duplicate ni. Saya letak catch ni. Kan, nama dia sama dua-dua kan? Okay, saya letak satu blok text. Alright, saya copy yang ini. Saya copy. Lepas tu saya letak ayat clone lah. Paste, clone. Okay. Yang ini akan panggil demo catch. Kan? Kita ada dua demo catch punya event kat sini. Jom kita tengok apa yang jadi. Apa yang berlaku Kita tekan run dulu sampai dia keluar agent has been built kot ayat dia. Warna hijau kan. Okay. And then kita try run lah. Slash my underscore bio. So kita nampak demo start. Nampak This is cache demo, this is cache demo clone, this is parallel flow. So nampak. Yang send, yang dua send tadi tu dia fire dulu. And then baru dia jalan. Yang ni dia lambat sikit yang bawah tu. Okay, dia adalah dia punya delay dia. Tapi kalau flow tu panjang, dia akan jalan dulu. So dia akan, ayat tu akan overlap macam berlawan kat situ kan. Sebab ni satu kita tak nampak. Kalau kita buat flow panjang, kita akan nampak dia punya perlawanan tu lah. Okay, so clear lah. Saya tunjuk apa ni, catch block, catch dengan send punya behavior. Behavior, the catch, dia akan menunggu. Yang macam saya buat dekat sini tadi, saya buat slash bio ni kan. Yang ni bila kita dekat chat window, dekat Telegram ke, dekat Facebook ke, dekat website, kita boleh buat macam ni, kita boleh panggil terus event tu untuk kita test. Yang ini bukan untuk user, tapi user buat pun jadi. Kalau kita user tu tahu kan, ada buat pun jadi. Keluarlah benda macam tu. So, kalau kata kita nak buat satu event ataupun satu skill yang orang kata apa, yang secret lah. Jangan guna nama macam ni. Contoh biasanya saya akan buat ni belakangnya akan ada nombor 8082 ke, yang orang tak boleh nak predict. Kan? So that kalau orang try buat slash demo tak keluar lah. Orang tu kalau dia buat slash demo underscore 8082 ataupun kod apa yang kita buat, baru dia keluar. So normally untuk event ataupun skill-skill yang agak orang kata apa, agak kritikal yang kita tak nak orang tiba-tiba fire kan, sebab bila orang dah belajar ATChat, orang akan try kan. Kadang-kadang saya selalu pergi cakap dengan buat orang, saya akan try slash start tu sebab nak tahu dia ni pakai ATChat ke, pakai ManyChat ke, pakai Chatfuel kan. That's how I detect lah. Alright, clear Kita dah pukul 11:07, which is kita sepatutnya dah ni kan kita punya masa, but malam ni mungkin kita lewat sikit lah. So kita sambung balik kita punya ni presentation kita. Sekejap bagi saya ambil laser saya ni. Kan. Suka main laser ni. Alright. So saya dah tunjuk yang send dengan cache. And then event block juga kita ada trigger. Trigger block ni dia lebih kurang macam send, tapi beza dia adalah send dia akan panggil event untuk user yang sedang bercakap tu. Okay, itu adalah send. Tapi kalau trigger ni, dia akan panggil event untuk orang lain. Contoh macam saya tengah bercakap dengan bot. Lepas tu dalam bot tu ada satu block trigger. Dan trigger ni dia akan panggil admin. Event tu dia akan di-trigger di admin punya chat. So tiba-tiba admin dapat message. Contoh, tiba-tiba dekat admin ada message. Dia macam broadcast juga, tapi dia bukan broadcast, kita hantar message ke ramai orang. Trigger ni kita hantar ke seorang tu je. Kan? So kita tengok macam mana setting dia. Dia lebih kurang macam send. Cuma beza dia, dia ada kecil lah saya punya ni. Sekejap, macam mana saya nak ni. Okay, tak apa. Saya tengok kat sini Tak apa kamera Okay. Ni trigger block. Nampak kat sini ada user ID. So user ID ni kita hanya boleh dapat selepas orang tu bercakap dengan bot. Contohnya kalau kita admin, kita nak trigger anything happen yang kita punya user bercakap dengan bot ni, kita nak bot tu trigger kat kita. Maksudnya kita dapat message ke, kita dapat notification ke, notification dekat messenger tau, bukan notification email. Email tu kita pakai email block. Yang ni tiba-tiba kita dapat message, ada user sangkut, ada user tanya soalan yang buat tak faham. Kita nak trigger yang macam tu kat message. Kita tak nak semak kita punya inbox kan, kita nak kat message je, dekat messenger. So ID ni adalah ID kita. Kita hanya boleh dapat ID ni kalau orang tu dah bercakap dengan bot.
Kalau orang tu tak bercakap dengan bot, dia kena bercakap dengan bot, baru kita nampak ID ni. Kat mana nak nampak ID ni? Normally macam saya punya practice, saya kebanyakan almost all lah saya punya bot akan ada satu integration dengan Google Sheet. So siapa yang bercakap dengan Google Sheet, saya simpan dia orang punya ID kat dalam tu. Ataupun kalau kita tak ada Google Sheet, kita masuk je ActiveChat, dia ada satu menu, conversation punya menu kot. Dalam tu kita boleh nampak list orang-orang yang bercakap dengan bot kita, ID dia orang semua ada kat situ. Alright, itu satu. Yang kedua, ingat tak kita ada 3 channel tadi? Kita ada Facebook, kita ada Telegram dan kita ada website. Untuk trigger ni, dia hanya berfungsi untuk Facebook dan Telegram saja. Website kita tak boleh trigger walaupun ada ID. Sebab ID yang kita dapat daripada user yang bercakap dengan bot dengan website tu, ID tu adalah cookie base. Cookie base ataupun session base lah. Maksudnya ID tu lepas habis orang tu cakap dengan bot, orang tu tutup browser apa semua, cookie tu expired, ID tu tak function dah. So kita tak nak fire dah kat orang tu. Kalau orang tu punya session still on, mungkin kita boleh fire, mungkin lah. Tapi siapa yang biar browser buka lama-lama kan, and even browser pun ada dia punya timeout. Tapi untuk Facebook dengan Telegram, kita boleh trigger. So kita kena make sure ID yang kita letak ni ID Facebook ke ID Telegram. Sebab user yang datang daripada Facebook, dia ada ID dia. User yang datang daripada Telegram ada ID dia. Walaupun saya orang yang sama, saya bercakap dengan bot guna Messenger. Bot yang sama saya orang yang sama bercakap dengan bot yang sama menggunakan Facebook, saya ada satu ID Facebook. Lepas tu saya cakap juga dengan bot yang sama menggunakan Telegram. Saya ada satu lagi ID Telegram. Maksudnya saya ada dua ID. Satu ID Facebook, satu ID Telegram. So ID yang kita letak kat sini adalah sama ada ID Facebook ataupun ID Telegram orang tu. Kalau kita letak ID Facebook, dia akan trigger kat Facebook Messenger. Kalau kita letak ID Telegram, dia akan trigger dekat Telegram. Alright. So event ni, part event ni adalah event apa yang kita nak fire. Dalam bot kita tu kita kena buat satu event, catch nama event tu, benda tu yang akan fire. Maksudnya dekat orang tu, bila kita trigger, contohlah ID ni adalah ID Eli lah. Eli adalah saya punya admin, ID Eli. So event apa yang saya nak hantar kat Eli, yang akan keluar kat Eli. So apa benda yang ada dalam event tu, ada teks ke, ada gambar ke apa, Eli akan dapat. Tiba-tiba dia dapat message. Ni powerful of trigger block. Kebanyakan orang yang main ActiveChat, yang buat ActiveChat, jarang guna trigger block. Mungkin sebab dia orang tak berapa nak faham function dia dan dia punya use case. Tapi saya sangat sayang dengan trigger block ni. Saya punya broadcast, boleh kata broadcast saya gunakan trigger block ni. Ada cara dia kan. Saya tak tahu benda tu digit ke tak kalau saya nak share dengan orang. Tapi saya rasa kalau nak tahu, saya tak boleh nak share open macam ni. One to one boleh. Saya boleh tunjuklah macam mana saya buat trigger broadcast menggunakan trigger. Alright. Tapi dia still tertakluk dengan Facebook punya polisi tu lah, yang 24/7 whatever. So kat bawah ni kita boleh nampak bahagian yang kita boleh add variable, add attribute. Kalau perasan kat sini, belah sini perasan tak dia punya nama, first kali dia tak panggil attribute, dia panggil variable. Kan? Daripada tadi kita cakap attribute yang ada tulisan kan. This is attribute. Sebabnya apa yang kita nak adalah kita nak pass first name ni kepada notify name. Notify name ni adalah variable. Dia ada beza tau, sebab kita kena bayangkan benda ni akan di-trigger kepada orang lain, bukan orang yang tengah bercakap dengan bot tu. So contohnya first name ni adalah nama orang yang sedang bercakap dengan bot tu. Faham sebab sekarang ni benda ni belum trigger lagi. Benda ni adalah setting dekat orang yang tengah bercakap dengan bot. First name ni adalah nama orang yang bercakap dengan bot. Lepas tu delivery address ni adalah delivery address orang yang bercakap dengan bot. So bila saya trigger kepada orang lain, kan masa cakap kan, setiap attribute ni, contohlah first name, yang ni sistem kan, sistem tu senang, yang macam ni, attribute ni nama dia sama. Semua orang ada attribute yang sama. Semua orang yang bercakap dengan bot tu ada attribute ni, tapi value dia berbeza. Okay? So sekarang ni saya nak hantar value orang yang sedang bercakap dengan bot ni kepada orang lain, admin kita, which is admin kita pun ada attribute yang sama dan value dia kita tak tahu apa. So kita tak nak override dia punya value. Kita nak hantar value orang yang bercakap dengan ni. So saya simpan di dalam satu variable lain, nama dia notify address. So apa yang berlaku nanti bila trigger block ni berjalan, dia akan trigger message, dia akan trigger event ni. So whatever flow yang ada event tu akan di-trigger kepada orang ni di channel yang kita letak. Kalau Facebook punya ID Facebook, kalau Telegram punya ID Telegram, dan dalam masa yang sama dia akan hantar value ni. Kalau contoh macam ni, dia hantar first name dengan delivery address menggunakan notify name dengan notify address. So di orang tu sebenarnya bot yang sama tau. Dia macam confuse sikit. Benda ni bot yang sama tapi pada orang yang beza. So dekat dalam event ni,
Instead of kita guna first name, $ first name dengan $ delivery address ni, kita $kan yang benda alah belah kiri ni. Maksudnya bila kita nak dapatkan value yang dihantar oleh 3 blok tu kepada orang yang lain tu, kita kena guna $notify underscore $notify address. So kita akan dapat value yang dipass oleh trigger tu. Pening kan? Okay, nanti saya akan mungkin dalam bila kita dah habis go through blok ni, bila kita dah masuk dalam use case, saya akan buat beberapa use case yang kita boleh hands on buat benda ni kan. Tapi sekarang ni yang 10 hari ni adalah untuk pengenalan. Tapi macam biasa lah, saya tak pandai nak bagi basic. Saya jenis yang macam nak ke depan, nak ke depan kan. So itu adalah trigger. Alright, sangat-sangat powerful. Bila korang dah pandai guna trigger ni memang sangat-sangat best lah buat tu. Alright. Last kali kita ada lead block. Lead block ni adalah, dia lebih kurang macam email. Dia adalah satu block yang menghantar email. Tapi beza dia dengan email block tadi kita boleh hantar email ke siapa-siapa yang kita nak. Tapi lead block ni, bila kita guna lead block ni, email tu hanya sampai kepada admin. Maksudnya contoh bila saya buka ActiveChat guna saya punya email, bila saya letak je lead block, dia akan masuk ke email yang saya register dekat ActiveChat tu. Itu saja. Kita tak boleh nak dictate email ni pergi kepada siapa. So basically apa yang kita boleh hantar, lead name, kita boleh hantar nama orang yang bercakap dengan bot tu, email orang tu, bukan email kita email orang tu, maksudnya bila kita tanya email kita, kalau tak ada biar kosong pun tak apa. And then phone orang tu, kan, apa bila kita tanya phone. Lepas tu kat bawah ni message. Macam tadi juga, benda ni adalah HTML. So kita kena letak BR lah kalau kita nak letak line. So benda ni hanya dapat kepada, dia akan hantar email kepada orang, email yang kita register. Kita buka account dengan ActiveChat tu, kita guna email tu kan, email tu saja yang akan dapat. Itu ini adalah lead block. So ni rupa email yang kita dapat lah. Apa benda, dia akan datang daripada ni ActiveChat bot ni, admin alias ActiveChat.ai. Ni kita tahulah ni daripada lead block. Dia akan tulis you got a new lead from chat conversation. Ini memang standard akan dapat bila kita guna lead block. Jumpa lagi insyaAllah. Jangan lupa next hari Khamis pukul 10 malam. Assalamualaikum. Bye.